Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa sekali lagi dalam perkongsian pada kali ini, yang mana pada kali ini kita akan menyentuh pula berkenaan dengan limpahan ekonomi yang ada di negara kita dan bagaimana limpahan ekonomi itu akan mempengaruhi hubungan etnik yang ada di dalam negara kita di Malaysia dan apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak pemerintah dan pihak kerajaan dalam usaha untuk memastikan keseimbangan ekonomi yang terbahagi kepada keseluruhan etnik yang ada di negara ini yang menyumbang kepada pembangunan negara dan seterusnya memberikan impak yang besar kepada perkembangan ekonomi negara. Jadi, isu yang akan dibincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan limpahan ekonomi dan pengaruhnya terhadap hubungan etnik di dalam negara kita Malaysia. Teruskan bersama dengan saya di dalam perkongsian ini supaya anda boleh mendapatkan kefahaman dan juga pemahaman yang lebih mendalam berkenaan dengan kesan-kesan daripada limpahan ekonomi yang ada di negara kita di Malaysia terhadap pembentukan hubungan etnik dalam kalangan masyarakat Malaysia secara menyeluruh. Jadi, ikuti perkongsian saya di sebelah. Baiklah, seperti yang saya telah maklumkan tadi, topik yang akan dibincangkan di dalam perkongsian pada hari ini adalah berkaitan dengan kemakmuran limpahan merentasi hubungan etnik di dalam negara kita, di mana kita akan melihat beberapa aspek berkaitan dengan ekonomi dan bagaimana ekonomi ini mempengaruhi hubungan etnik yang ada di negara kita. Jadi, sebelum kita pergi lebih lanjut berkenaan dengan topik ini, adalah lebih baik sekiranya kita mengetahui terlebih dahulu apakah objektif yang ingin dicapai ataupun objektif yang perlu kita perolehi sekiranya menamatkan kursus topik ini nanti, iaitu yang pertama berkaitan dengan memahami kepelbagaian isu yang berkaitan dengan sosioekonomi masyarakat Tanah Melayu pada awal kemerdekaan. Kemudian objektif yang kedua adalah memahami konsep dasar ekonomi baru dan juga mengenal pasti langkah yang diambil dalam pelaksanaan dasar ekonomi baru untuk membantu mengukuhkan hubungan etnik di negara kita. Dan objektif yang ketiga adalah untuk menggalurkan perkembangan dan kejayaan ekonomi negara serta cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam usaha untuk memastikan keseimbangan ekonomi ini dapat diberikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Jadi tiga objektif ini adalah objektif yang perlu dicapai dan di akhir pembelajaran nanti anda boleh faham berkenaan dengan ketiga-tiga perkara ini. Jadi apa yang perlu kita terlebih dahulu lihat adalah berkenaan dengan isu-isu berkaitan dengan sosioekonomi di negara kita pada peringkat awal kemerdekaan, di mana semasa zaman penjajahan British, sistem residen telah diperkenalkan oleh British pada masa itu untuk mentadbir negeri-negeri Melayu menjelang pada abad ke-19. Okay, kemudian pengenalan sistem ini bukan sahaja menandakan permulaan perubahan dari segi politik, malah juga dari aspek ekonomi dan juga sosial di Tanah Melayu. Jadi, pembawaan ataupun pengenalan sistem residen yang dibawa oleh British ini adalah satu pengenalan yang baru kepada sistem pentadbiran di Tanah Melayu. Kemudian, perubahan yang dimaksudkan tadi ialah dengan mewujudkan suatu suasana yang membolehkan ekonomi Tanah Melayu berkembang dengan pesat dan seterusnya memberikan peluang kepada British untuk mengubah ekonomi Tanah Melayu daripada ekonomi yang berasaskan kepada pertanian sara diri kepada kegiatan ekonomi yang bercorak komersial secara beransur-ansur. Jadi, perubahan yang berlaku ini adalah daripada sistem ekonomi yang bersifat untuk keperluan diri sendiri sahaja kepada ekonomi yang lebih besar skalanya, iaitu bercorak komersial. Selain mendapat modal tempatan daripada golongan-golongan saudagar, pihak British juga membawa masuk pelabur-pelabur asing untuk melabur dalam sektor ekonomi di Tanah Melayu pada masa itu, terutamanya dalam sektor pelombongan dan juga perladangan. Di mana kalau kita lihat kepada sejarah sebelum kemerdekaan Tanah Melayu lagi, kita lihat bahawa Tanah Melayu itu kaya dengan pelombongan biji timah dan juga perladangan getah. Jadi itu adalah sektor-sektor ekonomi yang berkembang pada peringkat awal dalam pembangunan ekonomi di Tanah Melayu sebelum kemerdekaan.
Kemudian, akibat daripada berlakunya perindustrian di barat, bahan mentah seperti biji timah dan juga getah yang saya sebutkan tadi mendapat permintaan yang tinggi. Perindustrian di barat ini adalah satu industri yang besar dalam skala yang besar dan menyebabkan mereka memerlukan bahan-bahan mentah yang adanya di tanah Melayu, iaitu biji timah dan juga getah ini untuk membantu mereka memastikan industri yang berlaku di barat itu berjalan dengan baik. Kemudian kewujudan terusan Suez pula pada tahun 1869 telah merancakkan lagi proses perkembangan ekonomi antarabangsa di mana terusan Suez ini telah memendekkan jarak perjalanan daripada barat ke timur yang menyebabkan makin banyak orang melakukan aktiviti ekonomi ataupun perdagangan di peringkat antarabangsa. Negeri-negeri Melayu adalah negeri yang kaya dengan sumber bahan mentah, telah menarik minat kuasa barat, khususnya British, untuk mengeluaskan pengaruh mereka di sini. Dan kesediaan daripada kalangan raja dan juga para pembesar Melayu menerima pengaruh dan juga teknologi luar pula telah membuka ruang kepada pihak British untuk memasuki tanah Melayu. Jadi pada masa itu, sistem beraja dan pembesar tanah Melayu mereka telah membuka ataupun memberikan ruang kepada British ini untuk berada di tanah Melayu untuk memastikan ataupun melakukan aktiviti-aktiviti ekonomi. Dan perkembangan ini telah membawa kepada pembukaan lebih banyak lumbung biji timah dan juga ladang getah serta penemuan beberapa sumber galian yang lain seperti emas, arang batu dan juga biji besi yang ada di tanah Melayu. Kemudian, pada masa yang sama juga berlaku kemasukan buruh secara besar-besaran, terutama buruh-buruh daripada China dan juga India untuk bekerja dalam bidang ataupun dalam sektor pelombongan dan juga peladangan yang diperkenalkan oleh British tadi. Namun, kehadiran buruh-buruh daripada China dan juga India ini telah menyebabkan ataupun membawa kepada wujudnya identifikasi kaum mengikut pekerjaan dan juga penempatan yang mana penjajah British lebih mementingkan jaminan supaya jentera ekonomi dapat bergerak dengan cekap dan teratur. British merasakan struktur masyarakat Melayu yang sedia ada tidak perlu diganggu yang menyebabkan orang Melayu terus terpisah daripada arus kepesatan ekonomi yang sedang berlaku pada masa itu yang mana pihak British telah melaksanakan satu dasar yang dinamakan sebagai dasar pecah dan perintah British yang telah membentuk kawasan pertempatan yang berasingan antara ketiga-tiga kaum besar berkenaan yang berada di tanah Melayu. Yang mana kalau kita tengok secara sejarah lagi, orang Melayu lazimnya berada di kawasan-kawasan perkampungan manakala kaum Cina pula berada di kawasan-kawasan lombong dan juga masyarakat India pula diletakkan ataupun ditempatkan di kawasan-kawasan ladang getah. Dan secara tidak langsung keadaan ini telah memisahkan ketiga-tiga kaum ini dan mereka saling tidak berhubung dengan baik pada masa itu menyebabkan mereka terpisah tempat tinggal dan juga dari sektor ekonomi sendiri. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, di mana orang Melayu kebanyakannya pada masa itu lebih bergiat dalam aktiviti-aktiviti ekonomi seperti petani dan juga nelayan, manakala masyarakat Cina bertumpu di kawasan-kawasan bandar mana mereka memulakan perniagaan dan juga pelombongan dan masyarakat India pula berada di kawasan-kawasan ladang getah sebagai penoreh getah. Akibat daripada pelaksanaan dasar ini, kaum Melayu dapat melibatkan diri secara langsung dalam ekonomi moden yang memberikan ruang untuk memperbaik dan memajukan ekonomi manakala kaum Melayu pula kekal berada di kawasan luar bandar yang menyebabkan mereka agak ketinggalan dari segi pembangunan ekonomi yang akhirnya menyebabkan kewujudan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum di tanah Melayu pada masa itu dan menyebabkan ataupun membawa kepada wujud jurang kemiskinan dalam kalangan masyarakat akibat daripada dasar berkenaan. Hal ini kerana sektor pertanian tradisional yang diwakili oleh orang Melayu tadi kurang diberikan perhatian oleh British. Kerana British lebih berfokus kepada aktiviti-aktiviti pelombongan dan juga peladangan getah untuk tujuan memenuhi permintaan industri yang berada dekat barat pada masa itulah.
Kemudian sebagai kesan kepada tindakan daripada British tersebut, sektor tersebut tidak berkembang dengan maju dan mengalami kelembapan, iaitu sektor yang dilaksanakan oleh orang Melayu lah, nelayan dan juga pertanian itu, dan produktiviti serta kadar pendapatan dan dalam kalangan masyarakat Melayu pada masa itu juga berada pada tahap yang rendah. Selain itu, wujud juga ketidakseimbangan ekonomi antara kawasan bandar dan juga kawasan luar bandar kerana aktiviti ekonomi kebanyakannya bertumpu di kawasan yang mempunyai sumber ekonomi terutamanya di kawasan pantai barat Tanah Melayu. Okay, dan akhirnya membawa kepada wujud sektor ataupun struktur ekonomi yang dikenali sebagai dui ekonomi di Tanah Melayu yang merujuk kepada keadaan ekonomi yang bersifat moden dan pesat membangun di kawasan bandar, Lombong dan juga Ladang dan kawasan perdagangan di sepanjang pantai barat Tanah Melayu, manakala ekonomi yang bersifat tradisional dan sara diri berpusat di kawasan luar bandar yang membawa kepada berlakunya ketidakseimbangan pembangunan ekonomi antara wilayah. Kalau kita lihat dari segi pembangunan ekonomi ini, sekarang pun kesannya masih lagi boleh kita lihat bagaimana pantai barat Semenanjung lebih maju ataupun lebih ke hadapan jika dibandingkan dengan pantai timur Semenanjung Tanah Melayu. Okey, ini adalah secara pecahan tadi bagaimana dui ekonomi, sistem dui ekonomi yang berlaku tadi, yang mana ekonomi moden lebih dipelopori oleh masyarakat orang Cina dan juga orang India, manakala ekonomi tradisional pula merujuk kepada masyarakat luar bandar dan kawasan pedalaman yang bertumpu kepada orang Melayu sebagai petani dan juga nelayan. Namun yang menariknya tentang ekonomi yang berlaku ini, ia telah membawa kepada kewujudan masyarakat majmuk walaupun dipisahkan mengikut kegiatan ekonomi dan kawasan penempatan. Kehadiran masyarakat Cina dan juga India daripada tanah besar Cina dan juga India ke Tanah Melayu menyebabkan wujudnya masyarakat majmuk di alam Melayu. Melalui ataupun berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa ataupun pendekatan yang telah dilaksanakan oleh British tersebut setelah Tanah Melayu ataupun Malaysia mendapat kemerdekaan, pihak pemerintah pada masa itu mula melaksanakan beberapa rancangan ataupun kaedah-kaedah untuk memastikan ketidakseimbangan pembahagian ekonomi itu berlaku dan memberikan kelebihan kepada semua kaum ataupun etnik untuk melibatkan diri di dalam aktiviti ekonomi. Dan melalui daripada peristiwa itu, kerajaan telah memperkenalkan dasar ekonomi baharu ataupun DEB, dan dasar ini telah dilaksanakan melalui rancangan Malaysia kedua yang dilaksanakan pada tahun 1971 sehingga 1975, di mana pihak pemerintah telah melancarkan DAB ini untuk memperbaiki kedudukan ekonomi yang tidak seimbang antara kawasan dan juga antara kaum di negara ini. Dan dengan matlamat, DAB ini adalah untuk mencapai perpaduan melalui strategi serampang dua mata, iaitu yang pertama untuk mengurangkan dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan menambahkan pendapatan dan memperbanyak peluang pekerjaan untuk semua rakyat tanpa mengira keturunan dan juga kaum. Manakala strategi yang kedua adalah untuk mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat Malaysia bagi memperbaiki kedudukan ekonomi yang tidak seimbang tersebut. Pengenalan DEB tersebut yang telah disebutkan tadi diharap dapat mengurangkan dan juga menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Itu adalah kenapa dasar ekonomi baru itu diperkenalkan. Jadi, berdasarkan kepada jadual 1 daripada sumber rancangan Malaysia ini, keluarga miskin merikut kaum pada tahun 1970 di Semenanjung Malaysia dipecahkan seperti berikut, di mana kalau kita tengok kepada pecahan-pecahan ini, kaum Melayu mempunyai tahap kemiskinan yang sangat-sangat tinggi, iaitu sebanyak 64.8% jika dibandingkan dengan masyarakat Cina yang hanya 26%, masyarakat India hanya 39%, manakala yang lain-lain adalah 44%. Itu adalah dari jumlah keseluruhan masyarakat ataupun etnik-etnik itulah. Jadi dari segi pecahan mengikut bandar dan juga luar bandar juga memperlihatkan kemiskinan di luar bandar adalah sebanyak 58.6% berbanding 24.6% sahaja yang berada di
di bandar. Jadi di sini berlaku jurang ekonomi ataupun jurang kemiskinan yang sangat-sangat ketara antara kaum dan juga antara kawasan bandar dan juga luar bandar yang ada di Malaysia pada tahun 1970 ataupun 1976 lah. So daripada data inilah mula diperkenalkan dasar ekonomi baru untuk memastikan ketidakseimbangan ini boleh dikurangkan. Okey, dan melalui DEB tadi, langkah yang diambil untuk membasmi kemiskinan adalah dengan mewujudkan peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor, kemudian mengurangkan perbezaan pendapatan antara kaum dan juga wilayah. Yang ketiga, meningkatkan daya pengeluaran dan juga pendapatan dengan menambah kemudahan, memperbaiki taraf dan kualiti kehidupan serta mewujudkan suasana pekerjaan yang menggambarkan komposisi kaum. DEB telah menetapkan matlamat untuk mewujudkan sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian dalam kalangan kaum Bumiputera. Oleh itu, agihan dalam sektor korporat pada masa itu diberikan kepada kadar 30-40-30 iaitu 30% untuk penyertaan Bumiputera, kemudian 40% untuk bukan Bumiputera dan 30% lagi adalah untuk pelabur asing. Jadi walaupun jumlah peratusan untuk kaum Bumiputera ini masih lagi kecil iaitu 30% jika dibandingkan dengan kaum bukan Bumiputera, tapi ini adalah untuk memastikan keseimbangan itu boleh berlaku. Okey. Kemudian pembahagian equity berdasarkan pecahan ataupun kadar 30-40-30 tadi adalah bagi memastikan strategi utama ke arah penyusunan semula masyarakat dapat dicapai. Itu adalah kenapa dasar ekonomi baru diperkenalkan. Dan kemudian kita tengok pula dari segi jadual 2 iaitu hak pemilikan modal saham-saham syarikat berhad Semenanjung Malaysia pada tahun 1969 dan juga 1970-an, yang mana kalau kita tengok kepada masyarakat orang Melayu dan kepentingan orang Melayu secara perseorangan dan juga kepentingan Melayu, pada tahun 1969 hanya 1.0% sahaja dipegang oleh orang Melayu, manakala pada tahun 1970 dia naik kepada 1.6%. Kalau masyarakat lain, China dan juga India, sebanyak 23.7% dan naik kepada 34.3% pada tahun 1970. Jadi, pelaksanaan dasar ekonomi baru ini memperlihatkan peningkatan ataupun penambahbaikan dari segi penglibatan ataupun kepemilikan masyarakat di Malaysia dalam penglibatan berkaitan dengan saham modal syarikat-syarikat. Kemudian manakala bagi masyarakat orang asing pula sebanyak 62.1% pada tahun 1969 kepada 63.3% pada 1970-an. Ini adalah sumber yang diperoleh daripada Rancangan Malaysia 1971, 76 dan juga 81. Dan untuk menyusun semula masyarakat, DEB telah melaksanakan pelbagai projek. Antara projek yang telah dilaksanakan oleh dasar ekonomi baharu ini adalah dengan meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin melalui proses memodernkan kawasan luar bandar. Kemudian yang kedua, mengurangkan keadaan tidak seimbang dalam struktur guna tenaga. Yang ketiga, menyusun semula hak milik sektor syarikat. Keempat, membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian dalam kalangan orang Melayu dan juga Bumiputera yang lain. Serta yang kelima, memajukan negeri dan kawasan yang dianggap sebagai mundur melalui pembangunan wilayah-wilayah baru seperti Lembaga Kemajuan Kelantan seperti Kesedah, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, Kejora, Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara, Dara dan juga lain-lain. Nah, itu adalah langkah-langkah yang dilaksanakan oleh dasar ekonomi baru untuk memastikan penyusunan masyarakat tadi dapat dilakukan dengan baik. Dan selain itu, beberapa institusi-institusi turut ditubuhkan untuk mempercepat pencapaian matlamat DEB seperti Perbadanan Nasional Berhad, PERNAS, kemudian Perbadanan Pembangunan Bandar, UDA, pihak berkuasa kemajuan pekecil getah, kecil perusahaan getah RISDA dan juga Lembaga Pertubuhan Padang LPP. Dan strategi pembangunan yang digariskan dalam DEB ini bertujuan untuk memberikan faedah kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan juga keturunan. DEB dilaksanakan supaya dapat mengelakkan pandangan daripada kaum lain agar tidak menganggap bahawa
DEB adalah diskriminasi kaum dalam bidang ekonomi. Dan daripada pelaksanaan dasar ekonomi baru tadi, ia telah membawa kepada kejayaan ekonomi Malaysia, yang mana pembangunan ekonomi di Malaysia memberi tumpuan kepada peningkatan prasarana ekonomi, pembangunan pertanian dan juga industri gentian import. Dan pada akhir tahun 1960-an, pembangunan ekonomi berasaskan kepada pembangunan teknologi dan peralihan daripada industri gentian import kepada industri berorientasikan ekspor. Kita mula mengekspor barang keluar negara, dan menjelang pada tahun 2000, Malaysia memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi berteraskan K-ekonomi, iaitu ekonomi berteraskan kepada ilmu, knowledge ekonomi lah. Okay, kesannya sekitar tahun 1980-an dan juga 1990-an, kadar pertumbuhan ekonomi di Malaysia adalah sekitar 8% sehingga 9%. Dan kadar pembangunan ekonomi bukan sahaja diukur berdasarkan kepada keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK, tetapi juga mengambil kira kualiti hidup masyarakat, iaitu dengan berlakunya penurunan kadar kemiskinan dan juga kadar inflasi yang rendah dari tahun ke tahun. Jadi ini adalah kejayaan-kejayaan ekonomi Malaysia. Dan kejayaan ini dapat dilihat dengan menelusuri pelaksanaan rancangan pembangunan 5 tahun tadi, yang menerangkan langkah-langkah pembangunan dalam tempoh 5 tahun sebelumnya, matlamat pembangunan yang ingin dicapai bagi 5 tahun akan datang, serta dasar-dasar penting ekonomi yang dilaksanakan bagi mencapai matlamat tersebut. Pelancaran RPLT bermula ketika transisi era kemerdekaan, mana mula-mula kita merdeka, yang dikenali sebagai Rancangan Melaya Pertama, kemudian diteruskan kepada Rancangan Melaya Kedua, sehinggalah Rancangan Melaya ke-10 pada tahun 2015. Dan ini adalah pecahan-pecahan kepada Rancangan Pembangunan 5 Tahun Malaysia tadilah, so saya tak perlu nak explain yang ni, awak boleh tengok sendirilah. So, daripada pelaksanaan Rancangan Melaya daripada yang pertama sehinggalah yang ke-11 pada masa ini adalah dia punya pecahan-pecahan apa yang dilaksanakan di bawah setiap rancangan tersebut. Daripada Rancangan Melaya yang pertama kepada Rancangan Malaysia yang pertama, kemudian pada Rancangan Malaysia yang kedua, Malaysia yang ketiga, serta cabaran yang berlaku pada masa itu, kemudian Rancangan Malaysia keempat, ketujuh, kesembilan, dan juga Rancangan Malaysia yang ke-10 pada tahun yang berakhir pada 2015 dengan meneruskan usaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi, serta mengandungi aspirasi program transformasi kerajaan dan juga model ekonomi baharu. Untuk meraih pertumbuhan ekonomi, RMK 10 memberi tumpuan kepada penggunaan sumber yang cekap dalam sektor yang memiliki kelebihan daya saing sebagai langkah untuk menarik tenaga mahir, syarikat dan juga pelaburan ke Malaysia. Kemudian pada tahun 2016 sehingga 2020, Malaysia telah melaksanakan Rancangan Malaysia yang ke-11 yang mana masih lagi berlaku sekarang, iaitu dengan tujuan untuk memperkasakan bakat, merekayasa pertumbuhan ekonomi, mengukuhkan pendorong pertumbuhan, kemudian menambah baik inklusiviti, memperbaik persekitaran kesejahteraan dan juga memperbaik pengurusan sumber. Jadi itu adalah pecahan-pecahan yang berlaku di dalam Rancangan Malaysia yang ke-11, dan hasil daripada pelaksanaan Rancangan Malaysia dan juga Rancangan Melaya tadi telah menjadikan Malaysia seperti yang saya tunjukkan sekarang. Kita ada banyak pembangunan dari segi fizikal dan juga pengetahuan dalam kalangan rakyat yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara membangun yang sangat cepat pembangunannya jika dibandingkan dengan beberapa negara lain yang ada di dunia. Ini adalah negara kita yang kita perlu banggakan pada hari ini. Berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa ataupun berdasarkan kepada perancangan-perancangan dalam aspek ekonomi tadi, terdapat beberapa isu dan juga cabaran utama yang dihadapi oleh negara kita dalam memastikan ekonomi ini sentiasa berkembang. Isu yang pertama yang boleh dikaitkan dengan cabaran utama ekonomi ini adalah berkaitan dengan equality dan juga equity. Yang mana equality merujuk kepada kesamarataan dan juga equity yang merujuk kepada keadilan dalam kalangan rakyat Malaysia.
telah dijamin dalam Perlembagaan Malaysia. Jadi kalau kita rujuk kepada Perlembagaan Malaysia, kita dah ada pecahan-pecahan apakah kepentingan-kepentingan hak-hak masyarakat yang ada di dalam negara kita, dan menurut Fasal 8 Perkara 1 Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Dan perkara tersebut juga telah diguna oleh sesetengah pihak untuk mendapatkan kesamarataan dan juga keadilan. Manakala Fasal 153 Perlembagaan Malaysia juga pula menyatakan bahawa kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera perlu dikaji semula, tetapi perkara ini tidak perlu timbul sekiranya mereka memahami sejarah Malaysia, sebab kepentingan ataupun hak-hak orang Melayu itu memang dah termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia semasa sebelum penubuhan, sebelum kemerdekaan dan juga sebelum penubuhan Malaysia lagi. Kemudian isu yang kedua adalah berkaitan dengan globalisasi ekonomi Malaysia dan juga hubungan etnik. Proses perindustrian di negara barat mengambil masa berdekad-dekad lamanya, telah cuba ditiru oleh negara-negara daripada Asia. Kejayaan negara Asia mencapai pertumbuhan ekonomi pada tahun 1980-an dan juga 1990-an adalah pengaruh proses globalisasi dan pengaruh aliran masuk modal asing dan pelaksanaan dasar liberalisasi keuangan. Namun, kesan aliran modal asing ini telah menyebabkan Malaysia menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1985 hingga 1986 dan juga 1997 hingga 1998. Kesannya, pada tahun 1998 terdapat lebih 2,500 syarikat dalam kategori kecil dan sederhana yang mengalami masalah, dan terdapat 191 buah syarikat yang majoriti sahamnya dimiliki oleh golongan etnik Melayu telah muflis. Kesan daripada krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Jadi ini adalah kesan kebergantungan ekonomi kepada ekonomi global yang menyebabkan kita pun turut mengalami kesan daripada kejatuhan ekonomi dunia. Kemudian isu yang kedua juga yang membawa kepada lanjutan daripada kurangnya pengalaman dalam kalangan masyarakat Melayu dalam bidang perniagaan. Selain itu, kekurangan modal juga menyebabkan keadaan tersebut berlaku dan mereka tidak dapat bertahan sehingga ketika krisis ekonomi tersebut berlaku. Oleh itu, perkongsian bijak telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan, iaitu melalui pengusaha Bumiputera dan juga bukan Bumiputera saling memperkukuh kemampuan usahawan Malaysia di pentas global. Kemudian kita tengok pula isu yang ketiga, iaitu dengan pelaksanaan dasar penswastaan dalam konteks hubungan etnik, di mana dasar ini telah diperkenalkan oleh Tun Mahathir pada tahun 1983 yang berkaitan dengan pemindahan perkhidmatan atau perusahaan kepada sektor swasta. Dan dasar ini telah diwujudkan dengan anggapan bahawa syarikat-syarikat kerajaan secara keseluruhannya tidak cekap menguruskan perusahaan-perusahaan yang memiliki monopoli yang disokong oleh kerajaan. Oleh itu, sektor swasta dianggap mampu untuk memberikan perkhidmatan yang lebih bermotivasi dan juga cekap kepada syarikat-syarikat milik kerajaan pada sebelum ini. Hal ini kerana penglibatan sektor awam dalam perusahaan melibatkan perbelanjaan yang besar dan menjadi beban keuangan yang besar kepada kerajaan. Oleh itu, dasar ini berpegang kepada 5 tujuan, iaitu untuk mengurangkan beban keuangan dan pentadbiran kerajaan. Yang kedua, untuk meningkatkan persaingan, memperbaik kecekapan dan juga menambah produktiviti. Kemudian yang ketiga, untuk merangsang pelaburan dan juga keusahawanan persendirian. Yang keempat, untuk mengurangkan bilangan dan juga saiz sektor awam. Serta yang kelima, untuk membantu mencapai matlamat DEB yang saya sebutkan tadi. Isu yang keempat yang dihadapi oleh negara kita dalam menyatakan ataupun membincangkan aspek ekonomi ini adalah industri automobil nasional dan juga penglibatan etnik. Program industri automobil nasional telah dilaksanakan pada tahun 1980-an dengan kerjasama syarikat pemotoran Jepun iaitu Mitsubishi pada masa itu dengan menggunakan ataupun bersandarkan kepada dasar pandang ke timur. Dasar ini diwujudkan ataupun automobil nasional ini diwujudkan untuk meningkatkan pencapaian perindustrian negara
dan menjadi wadah kepada penglibatan golongan Melayu dalam sektor perindustrian. Dan program ini telah dimulakan dengan penubuhan perusahaan automobil nasional Sdn Bhd ataupun dinamakan sebagai Proton dengan modal sebanyak 150 juta pada masa itu yang menjadikan Proton sebagai pengeluar kereta pertama Malaysia. Kemudian, penubuhan Proton tadi dianggap sebagai aspirasi kepada negara menuju ke arah perindustrian yang disokong oleh Perbadanan Industri Berat Malaysia, Berhad, iaitu HICOM, sebagai pemegang utama saham sebanyak 70%. Kemudian, Mitsubishi Corporation 15% Jepun dan Mitsubishi Corporation pada tahun dengan kadar 15%. Bagi melindungi industri tersebut, kerajaan telah mewujudkan dasar automotif negara untuk merangsang pertumbuhan nilai ekonomi yang mapan sehingga dapat memaksimumkan sumbangan sektor automotif terhadap ekonomi negara dan pada masa yang sama memberi manfaat kepada pengguna yang ada di dalam negara dan juga di peringkat global. Kesan daripada pelaksanaan industri automobil nasional ini telah membawa kepada penglibatan Bumiputera dalam sektor automotif yang semakin meningkat, kemudian mewujudkan sektor-sektor syarikat-syarikat vendor dalam kalangan Bumiputera dengan munculnya 24 pemegang franchise dan juga 350 pembuat komponen kenderaan pada masa itu, dan Proton telah melaburkan hampir 8 bilion dan telah menyediakan peluang pekerjaan kepada lebih 9,500 orang pekerja yang dianggarkan terdapat 100,000 peluang pekerjaan telah diwujudkan oleh Proton melalui projek-projek ataupun program-program vendor, pekerja luar negara dan juga mereka yang bekerja di sektor industri sampingan berkaitan dengan pelaksanaan penghasilan Proton itu. Dan sebagai kesimpulan kepada perkongsian pada hari ini, pelbagai proses yang telah dilalui oleh negara dalam usaha untuk membangunkan ekonomi yang bersifat stabil dan juga adil. Rancangan-rancangan pembangunan yang dirancang mempunyai matlamatnya yang tersendiri. Rancangan tersebut dilaksanakan seiring dengan proses pembentukan masyarakat majmuk dan hal ini seiringan dengan hasrat negara yang menjadikan perpaduan antara etnik sebagai asas untuk menjadikan Malaysia sebagai negara maju pada tahun 2020 dan juga pada tahun 2030 kelak. Jadi ini adalah rancangan-rancangan ataupun bagaimana aspek-aspek pembangunan yang berada di dalam negara kita sering dikaitkan dengan keseimbangan antara etnik. Kerana keseimbangan antara etnik inilah yang akan membawa kepada keseimbangan dari segi ekonomi, keseimbangan dari segi politik dan juga keseimbangan dari segi kehidupan masyarakat majmuk di seluruh negara. Jadi, dalam usaha untuk kita memastikan kestabilan ekonomi dan juga kestabilan antara kaum yang berada di dalam negara kita sentiasa terjaga, usaha-usaha yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dengan pelaksanaan pelbagai langkah pembangunan ekonomi daripada pembangunan ekonomi berdasarkan kepada rancangan Melaya kepada rancangan Malaysia yang pertama sehinggalah rancangan Malaysia yang ke-11. Kemudian di dalam pelaksanaan rancangan-rancangan Malaysia tadi telah diwujudkan beberapa dasar di dalamnya bagi memastikan pembahagian ekonomi, perkongsian ekonomi, pembangunan ekonomi dan juga kestabilan ekonomi antara kaum sentiasa terjaga. Daripada pelaksanaan dasar ekonomi baharu kepada model ekonomi baharu dan juga pewujudan ataupun adanya perlembagaan Malaysia yang menjamin hak keseluruhan masyarakat yang ada di negara kita untuk melibatkan diri secara langsung ke dalam bidang ekonomi yang ada di dalam negara kita. Dan melalui langkah-langkah inilah negara kita pada hari ini telah mencapai status yang sangat baik di dalam bidang ekonomi sehinggakan banyak negara-negara luar menjadikan negara kita sebagai contoh untuk mereka memastikan ataupun untuk mereka membangunkan negara mereka agar seiring dengan keperluan semasa masyarakat yang pelbagai. Terutamanya negara kita yang mempunyai masyarakat yang sangat majmuk sifatnya, yang mempunyai kepentingan tersendiri, tetapi kita boleh memastikan kepentingan-kepentingan persendirian itu diletakkan di tepi
dan membawa kepada kepentingan secara nasional untuk menjadikan negara kita sebagai negara yang baik, dan akan datang kita berusaha untuk mencapai status sebagai sebuah negara maju. Jadi itu adalah hasrat kita secara bersama daripada kalangan etnik yang pelbagai untuk saling bersatu padu dan membangunkan ekonomi negara. Sebelum kita mengakhiri, nanti sekiranya ada sebarang persoalan berkenaan dengan perkongsian pada hari ini, anda boleh memberikan komen di ruangan komen di bawah serta nyatakan apakah persoalan-persoalan yang ingin ditanya kepada saya. InsyaAllah kalau ada sekiranya berpeluang, saya akan memberikan maklum balas berkenaan dengan persoalan-persoalan anda. Dan sebelum mengakhiri kelas ataupun perkongsian pada hari ini, saya ingin memberikan serangkap pantun kepada anda. Ramai orang menggali perigi, ambil buluh lalu diikat. Ilmu dicari takkan pergi, buat bekalan dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Jadi itu tadi perkongsian saya berkenaan dengan topik pada hari ini. Diharapkan perkongsian yang saya lakukan pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua dan juga dapat memberikan kepada anda tentang fungsi ataupun tentang bagaimana ekonomi yang ada di dalam negara kita ini dapat memberikan kesan yang baik kepada pembangunan etnik dan juga keseimbangan dari segi hubungan antara kaum yang ada di negara kita supaya negara kita boleh mencapai sebuah negara maju di masa hadapan dengan adanya keseimbangan dan juga limpahan ekonomi yang kita miliki pada hari ini untuk generasi masa akan datang. Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan berkenaan dengan topik ini, sila drop soalan di bahagian komen di bawah untuk saya memberikan maklum balas kepada anda semua. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di dalam sesi yang akan datang. Bye.